اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ini titah Allah Ta'ala yang ketiga kepada Nabi. Ada riwayat dalam tafsir apabila Nabi memperolehi harta ghanimah yang banyak daripada Khaybar sana, ada di kalangan isteri Nabi minta daripada Nabi belanja lebih sikit daripada biasa. Lalu dengan sebab ini Nabi susah hati, sehingga Nabi buat keputusan untuk mengasingkan diri pada semua isteri dia. Lalu dengar khabar, apabila keadaan itu berlaku, dengar khabar di kalangan mereka bahawasanya isteri Nabi telah menceraikan isteri dia, dan Nabi tidak ingin berjumpa dengan sesiapa, dengan sebab susah hati. Susah hati sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW seseorang yang Allah Ta'ala pilih menjadi Nabi dia sebagai ikutan. Tentu sekali Nabi kita tidak suka sekiranya orang di bawah jagaan dia tidak boleh mengikuti syariat yang dia bawa. Kalau orang dekat dengan dia, hari-hari duduk dengan dia, tidak boleh memahami syariat yang dia bawa, macam mana orang jauh, macam mana umat akan kata, macam mana isteri-isteri mereka ni, isteri-isteri Nabi akan jadi contoh kepada mereka yang lain. Dekat dia duduk dengan Nabi pagi, petang, siang, malam, tapi dia masih lagi tidak boleh menyedari bahawasanya tugas Nabi adalah untuk supaya manusia lain jadi baik. Dan kehidupan Nabi yang betul-betul sederhana itu yang Nabi telah tempuhi dalam tempoh hidup dia dengan isteri dia ni begitu lama. Jadi apabila ada permohonan daripada isteri minta belanja lebih, Nabi jadi sedih. Sedih atas rasa kena yang dia ingin sampaikan kepada umat dia takut tak tercapai. Kerana orang duduk dengan dia apa tidak boleh memahami macam mana orang lain. Jadi minta belanja lebih ini memberi makna cinta dunia.
Sedangkan Nabi tidak pernah cuai dalam belanja, dalam nafkah. Tidak pernah cuai. Cuma bila hak bukan hak Nabi, maka Nabi bagi pada orang lain. Minta belanja lebih ni oleh kerana banyaknya harta sampai daripada Khaybar. Sedangkan Nabi sudah cukup memahami apa patut dia akan bagi pada keluarganya. Apa yang Nabi boleh hidup, itu saja. Jadi minta belanja lebih bermakna cinta sendiri. Lalu Nabi buat keputusan mengasingkan diri. Sampai berita kata Nabi telah menceraikan isteri. Sehingga apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi tanya sendiri Nabi, Nabi menafikan. Nabi kata tidak ada pun di antara isteri yang dia ceraikan. Tapi Nabi sedih di atas keadaan ini. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengujuk Nabi. Dengar kata isteri-isteri kita ni orang Quraisy. Dulu perangai dia tidak macam ni. Isteri-isteri Quraisy ni dia ikut sangat kepada suami. Tapi apabila dia mari di kawasan Ansari, orang Ansari isteri yang lain, isteri dia banyak bersuara kepada suami. Jadi isteri kita orang Quraisy ni akan telah terikut-ikut perangai mereka. Boleh jadi dengan sebab ini ada berlaku gini dalam keluarga kita ya Rasulullah. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, beritahu pada semua isteri kamu, in kuntunna turidal hayatad dunya, sekiranya kamu semua ingin kehidupan dunia, wa zinat, hadap perhiasannya. Mana duduk menjadi isteri Nabi tapi nak pada dunia, nak perhiasan dunia, jadi tidak layak lah. Jadi apabila tidak layak, fata'ala, beritahu pada mereka, datanglah ke sini, datanglah kepadaku, umati'kunna, aku akan bagi sedikit banyak hadiah dunia, wa usadihkunna sarahan jamila, dan aku akan lepaskan kamu, diceraikan kamu dengan cara baik. Aku akan lepaskan kamu dengan cara baik. Mana aku akan ceraikan kamu dengan cara baik. Mana kamu tidak sesuai lagi menjadi isteri Nabi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata, dan sekiranya kamu ingin Allah dan Rasul dan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, sesungguhnya Allah Ta'ala akan sediakan bagi orang yang memiliki hati yang baik di kalangan kamu pahala yang sangat besar di akhirat. Lalu apabila ayat ini turun, Nabi beritahu pada Aisyah, Allah Ta'ala bagi pilihan, pilih sama satu. Tapi sebelum kamu buat pilihan sendiri, tanya ibu bapa kamu dahulu. Mudah-mudahan dia akan bagi cadangan yang baik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia dengar ini ayat, dia kata tidak perlu tanya ibu bapa, pilihan saya adalah Allah dan Rasul. Maka bila Nabi beritahu satu persatu kepada semua isteri, dan semua memilih Allah dan Rasul. Ayat 30 pitahan yang pertama kepada isteri, pitahan pertama kepada isteri Nabi. Mana mereka-mereka yang menjadi isteri kepada mujahidin, atau mereka-mereka yang menjadi isteri kepada umat Islam yang berjuang untuk agama, tentu sekali dia kena ada sifat-sifat yang baik. Jadi ya nisa'an Nabi, wahai isteri Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa di kalangan kamu yang melakukan fahishah mubayyinah, perbuatan dosa besar dan keji, sedangkan dia menjadi isteri Nabi, sedangkan dia duduk dengan Nabi, sedangkan dia sentiasa berada dalam tempat wahyu turun, dan rumah mereka ni rumah-rumah tempat wahyu turun. Jika masih juga kamu ni melakukan perbuatan dosa dan keji, yudha'af lahal azabu dhi'fan, akan digandakan kepada dia azab berganda-ganda, tidak seperti wanita lain. Kerana dia buat kesalahan pada tempat yang tidak sepatutnya buat kesalahan. Sebab rumah isteri Nabi ni duduk dekat masjid, dan juga biasa rumah mereka ni kadang-kadang dijadikan tempat sembahyang Jumaat. Sebab tidak muat, bila orang mari jauh-jauh ramai sangat, maka rumah-rumah mereka ni dipenuhi dengan musalli, orang sembahyang Jumaat. Mana tempat mereka ni kadang-kadang dijadikan sebagai ganti masjid. Jadi maksiat ni, kalau tempat dia tu adalah tempat dia, tapi kalau buat maksiat dalam masjid, tidakkah satu dosa lebih besar? Tak. Mana dosa dan tidak menghormati dia. Dosa dan satu dosa, tapi tidak menghormati satu perkara lain. Atau buat dosa di masjid haram. Tempat lain banyak buat dosa ni, tapi kita buat tempat masjid haram ni lagi berat.
Jadi dosa tu memang lagu itulah. Tapi apabila tempat tu tidak sesuai sangat, maka diganda-gandakan di atas, tidak menghormati. Lebih lagi dia jadi isteri Nabi. Sepatutnya orang jadi isteri Nabi sangat jaga. Dan dia sentiasa dapat belajar, dia dapat maklumat lebih tentang perkara ini. Tapi tidak jaga ini adalah merupakan satu perkara yang sangat teruk. Jadi akan digandakan. Jadi Allah ganda azab pada isteri Nabi ini, wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan perkara ini bagi Allah Taala sangat mudah. Allah Taala tidak beli siapa saja. Itu sekiranya mereka diraka. Tapi tidak ada pun seorang di antara isteri Nabi yang melakukan perbuatan keji. Tidak ada satu orang pun. Cuma ayat ni, wa man yaqnut minkum lillahi wa rasul, dan siapa saja yang dapat taat betul-betul di kalangan kamu wahai isteri Nabi kepada Allah, kepada Rasul. Dapat taat sini ialah menyempurnakan segala perkara-perkara yang wajib dan fardu. Sebab taat sini amal, dan depan pun amal juga. Wa ta'mal salihah. Jadi kamu yang boleh mentaati dengan menjaga segala fardu, segala wajib. Wa ta'mal salihan, dan boleh jaga perkara-perkara yang tidak wajib daripada amal-amal salih yang sunnah. Kalau dua-dua ni boleh buat, nu'tiha ajraha marratain, kami akan bagi kepada isteri Nabi yang boleh buat dua-dua ini pahalanya berganda-ganda. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan sediakan untuknya rezeki yang cukup mulia. Itu akhirat. Kita yang kedua kepada isteri Nabi. Walaupun ayat ini untuk isteri Nabi, sebenarnya untuk semua isteri-isteri umat Islam yang beriman kepada Allah. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa', kamu bukan seperti orang biasa di kalangan wanita. Ini taqaituna, sekiranya kamu dapat jaga sifat takwa. Maknanya kamu akan diberi sentiasa kelebihan. Sebab isteri Nabi dengan orang biasa tidak sama. Isteri Nabi ini orang yang akan sentiasa berada dalam kesusahan, kesibukan, tidak seperti keluarga lain. Keluarga lain tidaklah seperti Nabi sibuk. Nabi ni hari-hari dia dengan tetamu dia, hari-hari dia dengan umat dia, sentiasa sibuk. Mana luar masa dengan isteri pun tidak ada. Dan mereka ini pun juga jadi isteri Nabi, dapat layanan daripada Nabi tidak seperti suami lain. Sekejap duduk dalam rumah, sekejap duduk di medan jihad dan sebagainya. Dan susah payah sentiasa mereka tanggung. Lebih-lebih lagi melayani tetamu Nabi. Tetamu Nabi pagi, petang, siang, malam ada. Kita tidak mampu nak fikir macam mana mereka itu jadi isteri Nabi. Sebab tetamu-tetamu apabila mari sentiasa ke rumah kita, contohnya hari tamu okey 2-3 hari yang lebih ada tu, kita akan rasa satu keadaan sangat-sangat tertekan. Jadi ini tetamu kita biasa. Macam mana Nabi SAW bertahun-tahun tetamu datang dengan berbagai-bagai PA, dengan berbagai-bagai perangai di rumah Nabi. Jadi tentu sekali semua ini akan dirasai oleh isteri Nabi. Susah payah menjadi isteri Nabi pun bukan satu perkara kecil, besar. Oleh kerana itu, kamu bukan seperti mana wanita-wanita lain. Ini taqwa itu sekiranya kamu jaga hukum, yani Allah Ta'ala akan bagi banyak ganjaran dan kelebihan. Kemudian fala takhda'na bil qawli, maka janganlah kamu takhda'na bil qawli. Janganlah kamu rendahkan. Jangan kalau kamu rendahkan perbualan kamu secara lembut. Jangan kamu merendahkan perbualan kamu secara lembut dengan orang yang bukan mahram. Rendahkan perbualan secara lembut ini tidak seperti percakapan biasa. Mana jenis perkataan yang boleh memikatkan hati orang yang mendengar. Maka kamu wahai isteri Nabi yang sentiasa berurusan dengan orang-orang luar, jadi janganlah kamu merendahkan suara kamu secara lembut. Rendah ni bukan makna cakap
tidak didengar oleh orang, bahkan satu gaya cakapan yang boleh memikatkan hati orang. Nasaya fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Akan ada keinginan buat jahat bagi orang yang mendengar perkataan sedemikian, orang yang ada dalam hatinya penyakit menuruti hawa nafsu. Maradun sini iaitu syahwat nafsu. Sebab maradun biasa-biasa akan ada dua terjemahan. Satunya raibun wa syakkun. Marad dengan mana? Ragu-ragu tentang keimanan. Tidak jelas atau tidak sungguh dalam kepercayaan. Maradun itu dia panggil sifat munafik. Tapi maradun dalam ayat ni iaitu maradun penyakit menuruti hawa nafsu. Nescaya akan berkeinginan orang yang ada dalam hatinya penyakit mengikuti hawa nafsu, berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi walaupun gitu, wa qulna qawlan ma'rufa, kamu bercakaplah dengan mereka percakapan yang baik, makna tegas dan jelas. Perkataan baik ini bukan perkataan yang boleh menyakiti hati, bukan kasar, bukan tegas dan jelas. Berbeza dengan sebelum ini. Mana sebelum ini lembut, dan selepas ini maknanya jelas lagi tegas. Kalau kasar menyakiti itu dosa pula. Jadi ambil jalan semua. Tidak lembut yang memikatkan hati orang, tidak kasar menyakiti hati orang, tapi qaulan ma'rufa, percakapan yang jelas lagi tegas. Mana orang dengar pun dia boleh faham dan perkataan ini pun tegas. Kemudian Allah Ta'ala beritahu wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kamu senantiasa berada dalam rumah kamu. Berada dalam rumah ini merupakan furdah badan dia panggil. Furdah bagi badan dia. Seluruh badan wanita ni dia merupakan aurat yang akan digunakan oleh syaitan, kesempatan akan digunakan oleh syaitan untuk memperdayakan manusia lain. Betul bila dia yang sahih, apabila wanita keluar daripada rumah dia, maka syaitan akan bergebu-gebu ambil kesempatan untuk membisik-bisikkan kepada hati-hati mereka yang lalai itu untuk membuat dosa. Jadi badan wanita ini sendiri pun boleh digunakan oleh syaitan untuk merosakkan manusia yang jauh daripada Allah, yang lalai daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu badan mereka sendiri pun perlu ditutupi. Jadi berada dalam rumah ini merupakan menutup badan mereka daripada dilihat. Jadi waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu tetap berada dalam rumah-rumah kamu. Maksudnya pakaian bagi tubuh kamu, rumah kamu itu. Buyut sini bilik-bilik mereka. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu keluar memperlihatkan perhiasan seperti mana orang jahiliyah sebelum Islam ini memperlihatkan perhiasan mereka. Dulu sebelum ada ajaran Islam, mereka keluar rumah dengan maksud lain. Jadi jahiliyah ula adalah jahiliyah sebelum Islam. Semua sekali zaman itu dia panggil jahiliyah ula. Jahiliyah ula adalah jahiliyah yang berada di kalangan orang Mekah sebelum datangnya agama Islam. Jadi janganlah kamu keluar rumah seperti mana keluarnya wanita-wanita jahiliyah sebelum ini, sebelum Islam. Dan dalam rumah kamu aqimna salata wa atina zakata, kamu tunaikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ini perkara pokok dan penting. Dengan begitu pun wa ati'na Allah wa rasulahu, dan ta'ala kamu pada Allah dan Rasul dalam segala urusan lain. Segala urusan lain. Kurang pada ayat ini, salah seorang isteri Nabi setelah wafatnya Nabi SAW, dia apabila diajak untuk menunaikan haji sunat pun dia tak pergi. Apabila ditanya, dia kata ayat ini mengingatkan aku daripada keluar dari rumah. Satu orang isteri Nabi itu, dia kata, aku telah diingatkan oleh ayat ini, ayat 33 dan surah Ahzab. Maka dia tidak bersedia untuk tinggalkan rumah dia, pergi ke Mekah untuk buat haji sunat. Cuma Aisyah radhiyallahu anha pada masa peperangan Jamal, dia bergerak daripada Madinah pergi ke Syam. Jadi pergerakan dia tinggal rumah dia pergi ke Syam ni, ini atas dasar ijtihad. Yang dia fikir lebih patut bagi dia keluar untuk memberi
memberi penerangan kepada umat Islam supaya jangan berbala. Lebih patut bagi dia keluar dari rumah dia dengan tujuan untuk mengamankan perbalahan di kalangan umat Islam. Sebab satu kumpulan berpihak pada senali, satu kumpulan berpihak pada sahabat-sahabat lain. Jadi dia nak jadi pengaman. Jadi dia rasa berhak dia keluar dari rumah dia untuk tujuan itu. Itu ijtihad dia. Tapi dalam masa yang sama, ada sahabat-sahabat lain sokong, ada sahabat-sahabat lain menentang. Walau macam mana pun, dia keluar dari rumah dia ketika itu atas dasar umat Islam yang lain. Jadi bagi dia kata tidak bersalah. Tapi untuk ifradi dia ataupun untuk persoalannya ibadat dia tak akan keluar. Sebab ini ayat. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait. Allah adakan syariat ini sebenarnya Allah ingin menghilangkan daripada kamu rijsa, segala kekotoran najis dosa. Segala kekotoran najis dosa. Wahai ahlul bait. Ahlul bait ni semua isteri Nabi. Sebut kata ahlul bait dalam Quran makna kepada isteri Nabi. Jadi Allah ingin dengan syariat-syariat ini berada dalam rumah dan berada dengan amal-amal seperti ini supaya dia akan hilangkan daripada kamu najis dosa. Rijsa ni maknanya dosa, perkara-perkara maksiat. Wahai ahlul bait, wahai isteri Nabi. Dan Allah Ta'ala ingin yutahhirakum tathira, menyucikan kamu zahir batin. Dengan cara ini Allah Ta'ala ingin menyucikan kamu zahir batin, luaran kamu dan dalamnya kamu. Kemudian duduk dalam rumah, selain daripada mendirikan salat, wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikmah. Danlah kamu sentiasa mengingatkan apa yang dibaca dalam rumah kamu, itu wahyu. Min ayatillah, daripada ayat-ayat kita Allah, wal hikmah, dan sunnah. Hikmah ni cara pelaksanaan, dia panggil sunnah. Dalam tafsir Jalalain kata al-hikmah di sini adalah sunnah. Jadi adalah kamu bermuzakarah sini sentiasa mengingati wahyu yang biasa ada dalam rumah kamu, wahyu yang ada daripada kita Allah, wahyu yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara yang halus dan Maha mengetahui perkara yang zahir. Ini khitab untuk lelaki dan wanita. Khitab Allah Ta'ala dituju pada dua golongan. Ada riwayat mengatakan apabila ada ayat khusus tuju pada isteri Nabi, ditahan khusus pada isteri Nabi, maka beberapa orang wanita menjumpa Nabi, ya Rasulullah, tentang laki-laki ini penuh-penuh Quran ada, tapi kami perempuan tidak buat Allah Ta'ala sebut. Tentang laki-laki penuh Quran, semua laki-laki. Kami golongan wanita tidak disebut tentang kami. Sebab ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang telah beriman. Jadi bahasa Arab tuju pada laki-laki. Jadi seolah mereka kata kami orang wanita boleh jadi terpinggir, tidak ada kebaikan banyak kami di kalangan orang wanita. Dan mereka mari tanya Nabi pun setelah adanya ayat-ayat yang dituju pada isteri-isteri Nabi. Boleh jadi orang yang duduk dengan Nabi sahaja yang akan dapat darjat dan juga dapat kebaikan. Kami wanita biasa tidak ada. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala turun ayat 35 nak beritahu mana-mana ayat yang dituju pada laki-laki, maka ayat itu juga untuk wanita. Sini ayat ni, mana-mana ayat lain pun yang dituju pada laki-laki, maka apabila wanita melakukan amalan yang sama, maka mereka akan dapat. Jadi Allah adakan satu kaedah, dah cukup dengan satu ayat ni nak sama. Jadi Allah datangkan dua kalimah yang berdekatan ni nak beritahu sama bagi Allah Ta'ala. Walaupun tidak sebut wanita, tapi di mana sebut lelaki itulah untuk wanita. Apabila ditanya kenapa tidak sebut dua-dua, memanjakan. Mana apa yang Allah Ta'ala tuju pada lelaki dari segi syariat, maka di situ juga tuntutan kepada wanita. Cuma di sini ayat nak menegaskan bahawasanya persamaan. Innal muslimina wal muslimat, bahawa golongan Islam lelaki dan wanita, wal mu'minina wal mu'minat, golongan beriman lelaki dan wanita, wal qanitina wal qanitat, golongan taat
di kalangan laki-laki dan wanita. Wasadiqin wasadiqat, golongan yang benar dalam semua segi, baik niat dia, baik tutur kata dia, baik tingkah laku dan perbuatan dia, baik laki-laki dan wanita. Wasabirin wasabirat, dan golongan yang sabar. Sabar di atas 3 perkara. Sabar dalam menjunjungi perintah Tuhan, taat. Sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam apa saja ujian dan dugaan musibah. Baik laki-laki dan wanita. Wal khashi'in wal khashi'at, golongan yang khasyuk pada Allah, tawajuh hati, berserta takut, baik kalangan laki-laki dan wanita. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, golongan yang menginfakkan harta, yang memberi sedekah fardu atau sunat, baik di kalangan golongan laki-laki dan wanita. Wasaimin wasaimat, dan mereka yang berpuasa fardu atau sunat, lelaki dan wanita. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan mereka yang dapat menjaga kemaluan dan maruah mereka, baik di kalangan laki-laki dan wanita. Wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat, dan mereka yang sentiasa berzikir, banyak-banyak kepada Allah, baik di kalangan laki-laki atau wanita. Jadi semua perkara-perkara asas dalam amalan ini disebut oleh Allah Ta'ala. Maknanya pada ayat yang lain, inilah neraca dia. Inilah neraca dia. Jadi golongan yang Allah sebut dalam ayat ini, ayat 35 ni, golongan yang bersifat seperti ini. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka itu keampunan kepada dua-dua golongan. Allah telah sediakan untuk mereka, yang ini kedua-dua golongan, maghfiratan wa ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Ayat 36 ini peringatan kalau sekiranya tidak taat. Apabila Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah untuk membatalkan resam jahiliah, berkahwin dengan isteri anak, berkahwin dengan bekas isteri anak, ini adalah merupakan resam jahiliah. Ya, turun-temurun, tidak pernah ada lagi siapa bertegur. Lalu Allah Ta'ala bagi wahyu pada Nabi supaya mengahwini Zainab yang telah diceraikan oleh Zaid. Jadi sebelum itu, sebelum diberi wahyu kepada Nabi tentang dia akan berkahwin dengan Zainab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi supaya kahwinkan Zaid ini dengan Zainab. Mana satu perkara yang Allah Ta'ala jelaskan kepada Nabi, kamu kahwinkan anak angkat kamu Zaid ni dengan Zainab. Sedangkan Zainab ni keturunan dia dekat dengan Nabi. Sebagai ulama kata dia sepupu Nabi pun. Lalu Nabi pernah memberi penjelasan kepada adik-beradik Zaid, adik-beradik Zainab, iaitu Abdullah. Maksudnya saya ada rancangan untuk kahwinkan anak angkat saya ni dengan kamu, dengan adik perempuan kamu. Tapi Abdullah bin Jahsy dia diam saja. Apabila dikemukakan cadangan ini kepada Zainab sendiri, Zainab juga dia tidak buat jawapan. Cuma bila berbincang dua orang ni, dia kata kalau Nabi sendiri jadikan dia saya di sini dia, saya setuju. Tapi jika hamba dia, saya kurang minat. Kerana hamba dia, saya kurang minat. Tapi kalau Nabi sendiri, saya setuju. Maka kedua-dua tu memberitahulah kepada Nabi SAW kehendak mereka. Allah Ta'ala beritahu sini dalam ayat, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah, dan tidak patut bagi mukmin lelaki asalnya kepada Abdullah bin Jahsy, dan tidak patut bagi mukmin wanita, iaitu Zainab binti Jahsy. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila ada cadangan daripada Allah dan Rasul suatu perkara baik dunia baik akhirat, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ada lagi pilihan lain pada mereka. Tidak patut apabila cadangan ini daripada Allah dan Rasul baik perkara dunia baik perkara akhirat, tidak patut ay yakuna lahum, ada lagi bagi mereka khiyarah, pilihan lain min amrihim, daripada diri mereka.
Wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa saja menderhakai Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguhnya dia telah sesat yang sangat nyata. Ada riwayat mengatakan setelah turunnya ayat ini, mereka bersedia. Mereka kata kami redha pada Allah dan Rasul. Lalu kahwinlah di antara Zainab dengan Zaid untuk satu tempoh. Tapi apabila Zaid dapati Zainab tidak layan dia sebagai sepatutnya, tapi layanan yang diterima oleh Zaid ini bukan kerana nusyus, bukan kerana bentuk penerakaan, tapi lelaki dia boleh faham bahawasanya si Zainab ini tidak mencintai dia, tidak sayang sangat kepada dia. Mana dia layan atas rasa nak melepaskan kewajipan, maka dia rasa kalau sepanjang hidup lagu ni maka menderita dua pihak. Alik perempuan pun dia akan merasai satu benda tidak puas hati. Dia sendiri pun begitu juga. Tidak ada arti rumah tangga ia terbentuk dengan keadaan tidak ada kasih sayang ya daripada dalamnya. Lalu dia pun beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana jika saya lepaskan dia? Kalau duduk dengan dia pun menyusahkan, dia pun jadi susah hati, saya pun jadi susah hati. Jadi tidak tercapai maksud yang daripada perkahwinan. Nabi kata jangan ceraikan dia. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi, ketika kamu kata wahai Muhammad, lilladhi an'ama Allahu alaihi, kepada Zaid, ya Allah Ta'ala bagi nikmat padanya dengan memberi taufik masuk Islam, dan Allah Ta'ala bagi nikmat padanya dengan jadikannya satu orang yang merdeka. Sebab dia tidak pernah jadi hamba, dia memang merdeka. Sebab dia tidak pernah jadi hamba, dia jadi hamba atas dasar tipuan pasal. Seperti mana kita dengar orang Arab, apabila dia tangkap mana-mana orang, dia akan jadi hamba abdi. Pasal dia bang. Dia tidak pernah jadi hamba, dia orang bangsawan, tapi telah jadi hamba atas dasar pasal. Jadi Allah bebaskan dia daripada jadi hamba pasal dengan dimerdekakan oleh Nabi SAW. Jadi ketika kamu kata kepada orang yang sifatnya Allah telah bagi nikmat pada dia, wa an'amta alaihi, dan engkau juga bagi nikmat pada dia, ya, iaitu engkau telah ajar dia agama Islam, engkau telah bebaskan dia daripada jadi hamba, dan engkau telah kahwinkan dia dengan keluarga kamu. Beritahu kepada dia, amsik alaika zaujaka, jagalah, lindungilah, tahanlah diri hatimu daripada menceraikannya. Jagalah isteri kamu itu sungguh-sungguh. Wattaqillah, dan takutlah kamu akan Allah daripada mengurangi hak-hak sebagai suami isteri. Nabi kata begitu, jagalah isteri kamu dan takutlah kepada Allah daripada kecuaian yang boleh jadi berlaku tentang hak-hak suami isteri. Tapi dalam masa yang sama, wa tukhfi fi nafsika, dalam masa yang sama kamu menyembunyikan dalam hati kamu wahai Muhammad, mallahu mubdi, suatu perkara yang pasti Allah Ta'ala akan zahir pada zahir nanti, iaitu Allah telah bagi wahyu pada Nabi, Zaid akan cerai isteri dia ni dan kamu akan dikahwinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi tidak memberitahu, Nabi menyembunyikan perasaan dia, bahwasanya Zaid ini akan dimenceraikan dan aku akan jadi suami kepada Zainab. Ini maksud daripada ayat ini. Maknanya Nabi kata kepada Zaid, jagalah isteri kamu, jangan cerai dia, takutlah kepada Allah, jaga hak-hak sebagai suami isteri. Dalam masa yang sama Nabi menyembunyikan dalam hati dia sesuatu daripada wahyu, ya Allah Ta'ala pasti akan zahirkannya nanti, iaitu selepas diceraikan Zainab, Nabi akan dikahwinkan oleh Allah. Nabi akan dikahwinkan oleh Allah. Cuma wa takhshan nasa, kamu wahai Muhammad ketika itu bimbang kepada orang ramai. Macam mana akan terjadi sekiranya resam yang selama ini telah dipakai, telah diterima oleh orang Arab semua, dibatalkan oleh Nabi. Dia bimbang. Wallahu haqqu an takhsha, sedangkan Allah lah yang berhak diketakuti dan dibimbangi.
Akhir sekali Zaid telah menceraikan isteri. Falamma qada Zaidun minha watara, maka apabila nak Zaid sudah menceraikan isterinya, sudah melepaskan isterinya, tapi Allah guna bahasa qada watara, jadi sudah selesai hajat yang sepatut dia ada hubungan dengan dua. Watara ni hajat sebagai suami isteri. Apabila Zaid telah selesai keperluan untuk hidup sebagai suami isteri dengan Zainab, lalu dia menceraikan. Zawwajnakaha, kami telah kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, supaya jadi satu syariat, supaya jadi satu syariat yang baru membasmikan resam-resam jahiliah yang lama. Dikaila supaya tidak menjadi apa-apa masalah kepada orang mukmin sampai bila-bila fi azwaji ad'iyaihim, untuk mengahwini bekas isteri anak angkat, untuk mengahwini bekas isteri anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, apabila anak angkat mereka telah menceraikan isteri mereka itu. Mana ini akan jadi satu syariat. Jadi Allah telah kahwinkan Nabi dengan Zainab supaya resam-resam jahiliah yang tidak boleh kahwin ayah angkat dengan bekas isteri anak angkat ini dibatalkan. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya tidak akan ada lagi lah kepada orang mukmin apa-apa masalah pada mengahwini bekas isteri-isteri anak angkat apabila anak angkat mereka itu telah menceraikan isteri mereka. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah dan urusan agama Allah Taala itu tetap ditakdirkan. Jadi tentu sekali lah apabila perkara ini telah terjadi, maka semua orang nak pecah. Munafiki Madinah, musyriki di Mekah sana, habis cara mereka telah lawan Nabi. Tapi Allah Ta'ala telah adakan satu cara untuk mempertahankan perkara ini dengan diberi arahan kepada semua umat Islam, baik Nabi sendiri, ayat-ayat khusus untuk dia, baik isteri Nabi. Allah Ta'ala jadikan golongan ini penyokong kuat Nabi, dan baik mukmin yang biasa, laki-laki dan wanita, semua sekali bersepadu menghidupkan sunnah dari syariat yang Allah Ta'ala tetapkan. Ada riwayat mengatakan apabila Nabi ingin berkahwin dengan Zainab ni, Nabi beritahu kepada Zainab, macam mana jika aku kahwin dengan kamu? Jadi Zainab kata, tunggu dulu, saya akan sembahyang istikharah kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bagi pilihan dan keberkatan yang baik. Setelah dia sembahyang istikharah, maka dia bersetuju kahwin. Cuma perkahwinan ini sama ada melalui wali dan juga saksi biasa, ataupun Allah kahwinkan Nabi dengan qudratnya melalui wahyu dia. Jadi sebahagian ulama mengatakan perkahwinan Nabi dengan Zainab ini melalui wahyu, tidak ada seperti wali biasa. Dan inilah kebanggaan Zainab berbanding dengan isteri lain. Zainab ini salah seorang yang merupakan ketua tim bagi satu kumpulan bagi isteri Nabi. Zainab ini merupakan ketua bagi satu kumpulan daripada isteri Nabi. Satu kumpulan lagi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di antara kebanggaan dia ialah dia, Allah Ta'ala kahwinkan dia atas langit ketujuh. Allah telah kahwinkan dia di atas langit ketujuh. Dan di antara kelebihan dia, dari kalangan semua isteri Nabi, dialah di antara keturunan yang paling rapat dengan Nabi. Keturunan yang paling rapat dengan Nabi. Dan Nabi SAW di atas perkahwinan ini membuat majlis kenduri sangat besar. Nabi jemput ramai orang mari, supaya zahir sungguh ini perkahwinan. Kadang-kadang Nabi hanya buat kenduri sekadar dalam khemah gitu saja, seperti mana cerita-cerita dalam hadis-hadis lain. Tapi untuk perkahwinan ini Nabi sengaja besar-besarkan, sengaja buat supaya semua orang tahu perkahwinan telah berlaku di antara Nabi dengan Zainab, yang ini bekas isteri anak angkat dia sendiri. Jadi apabila majlis dia telah dibuat, maka semua Arab telah tahu bahawasanya ini telah
satu perkara yang tidak pernah berlaku. Jadi mula pada itulah pembatalan pada resam-resam jahiliah telah berlaku, dan sehingga ke hari ini tidak ada lagi resam seperti itu di tanah Arab. Ayat 38 ini, apabila orang kecam Nabi, jadi kecaman tadi Allah Ta'ala turun ke ayat, ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lahu. Tidak ada bagi Nabi menanggung apa-apa masalah tentang hukum yang Allah telah fardukan kepadanya. Tidak ada bagi Nabi sebarang masalah pada hukum yang Allah tetapkan kepadanya. Sama ada hukum ni hukum takwini, kejadian-kejadian kecaman orang tak boleh terima pun dia reda. Dan syar'i mana membatalkan resam jahiliah dengan dia sendiri kahwin. Sunnatullahi fil ladina khalu min qablu, inilah cara Allah Ta'ala pada umat-umat dahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan keputusan Allah Ta'ala itu takdir yang telah ditetapkan, tidak boleh ada ubah suai itu. Jadi pada orang dahulu yang mana sifat mereka, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang terdahulu ni kalangan nabi-nabi yang dipilih, iaitu mereka-mereka yang mentabligkan risalah-risalah Allah, yakni wahyu Allah. Wa yakhshawnahu, mereka itu pun mereka hanya takut pada Allah. Wala yakhshawna ahadan illa Allah, dan mereka tidak pernah takut pada siapa melainkan Allah jua. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Ta'ala yang menjaga, dia melindung sekalian hamba. Ayat 40 ini khitab ditahai kepada para mukmin biasa. Jadi kamu jangan ingat Nabi ini seperti orang biasa, bahkan dia bapa bagi segala-gala manusia, bapa rohani. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa bagi salah seorang di kalangan lelaki-lelaki kamu. Bukan Muhammad itu bapa bagi seorang di kalangan lelaki-lelaki kamu di segi keturunan. Akan tapi dia lebih pada itu lagi, dia adalah Rasul Allah, bapa kerohanian. Mana bukan bapa keturunan, bapa kerohanian. Bukan saja bapa kerohanian, ia merupakan murabbi, yang mengajar agama ke dalam hati umat dia, bahkan wa khataman nabiyyin, penyudah bagi segala nabi, khatar akhir bagi sekalian nabi. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna bapa bagi sekalian manusia di segi kerohanian, dan penyudah bagi segala-gala bapa itu. Mana setiap nabi untuk kaum masing-masing dia merupakan bapa kerohanian. Adapun nabi kita ni bapa kerohanian beserta penyudah bagi segala bapa kerohanian yang ada pada sahabat dan kita semua umat akhir zaman. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu, segala syariat yang dia tetapkan dalam pengetahuan dia yang sempurna. Ayat 41 ni ditahai kepada para mukmin biasa. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Wahai yang telah beriman, hendaklah kamu semua mengingati Allah Ta'ala, ingat banyak-banyak. Zikir di sini meliputi semua perkara yang dibuat oleh hamba dalam mentaati Allah. Meliputi semua perkara yang dibuat oleh hamba dalam mentaati Allah yang diberi pahala, termasuk zikir dengan lidah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bersembahyanglah kamu pagi dan petang. Tasbih sini memberi makna menunaikan solat. Tasbih ini bermakna menunaikan solat. Sebab dalam menunaikan solat ini, dalam itu banyak sekali tasbih. Itulah falafah yang menyucikan Allah Ta'ala daripada segala cacat celah dan kelemahan serta kekurangan. Pagi-pagi dan petang, mana semua waktu.
huwallazi yusalli 'alaikum, dialah Allah Ta'ala yang melimpahkan rahmat pada kamu. Wa malaikatuhu, begitu juga para malaikat melimpahkan rahmat daripada arah Allah. Dia melimpahkan rahmat pada kamu, begitu juga para malaikatnya melimpahkan rahmat daripada arah Allah. Berkat daripada rahmat itu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dia akan keluarkan kamu daripada segala kegelapan kepada satu cahaya. Berkat rahmat itu, dia akan keluarkan kamu daripada segala kegelapan, kegelapan kufur, kegelapan dosa dan kegelapan jahil, kepada satu cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Ta'ala Maha mengasihani kepada para mukmin. Akhirat nanti tahiyyatuhum, akhirat nanti rahmat mereka, tahiyyatuhum ucapan mereka, yauma yalqaunahu, hari yang mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, salam, kesejahteraan. Wa'adda lahum ajran karima, dan Allah Ta'ala sediakan kepada mereka di akhirat nanti nikmat jasmani, itu ajran karima, pahala yang mulia berbentuk syurga. Balasan yang mulia ini semua sekali berbentuk syurga, nikmat jasmani. Tahiyah tadi ucapan, itu nikmat rohani. Ayat 45 ini titahan khusus pada Nabi. Mana dalam surah ni titahan berbagai-bagai. Batu setengah ulama susah untuk buat rumusan. Jadi apabila kita dapat satu kesimpulan, maknanya segala titahan ini untuk dijadikan sebagai pergerakan bersepadu bagi membatalkan segala resah-resah yang berlaku dalam dunia ni, untuk mengembangkan dan menegakkan syariat. Jadi semua titahan berlainan ni atas dasar untuk bersepadu dalam menyebarkan agama, dalam menegakkan syariat. Sini, ya ayyuhan nabiy, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami telah pilih kamu sebagai rasul, yang mana keadaan rasul itu syahidan, memberitahu kepada manusia perkara-perkara benar daripada Allah. Sebab syahidan di salah satu terjemahnya muballighan al-haq, ia mentabligkan kebenaran. Walaupun lafaz zahir syahidan dengan mana menjadi yang bersaksi, yang menjadi saksi, tapi makna setengah ulama tafsir kata syahidan ada juga makna keduanya. Satu orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai syahidan, yang menyampaikan kebenaran. Syahidan dengan mana muballighan al-haqq, dan wa mubasyiran wa nadhira, ia akan beri berita gembira kepada orang yang boleh menerima kebenaran, dan memberi peringatan kepada mereka yang masih tidak menerima kebenaran. Wa da'iyan ila Allah biiznihi, dan penyeru kepada mentauhidkan Allah dengan izinnya. Wa sirajan munira, dan sebagai cahaya yang menerangi. Mana cahaya yang menerangi ini, mana semua amalan Nabi adalah merupakan cahaya yang menerangi apabila diikuti oleh umat dia. Amalan Nabi itu dia panggil sunnah, dan perkara-perkara itu bila diikuti oleh umat dia seumpama cahaya yang menerangi. Sirajan munira ni makna bagi kehidupan Nabi sendiri, makna bagi kehidupan Nabi sendiri, dan memberi makna amalan dan sunnah Nabi. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada para mukmin yang mengikuti kamu itu, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, sesungguhnya untuk mereka daripada Allah kurnia sangat besar, iaitu di akhirat. Wala tud'il kafirin wal munafiqin, dan jangan sekali-kali kamu patuhi dan ikuti orang kafir dan munafik. Wada'adhahum, jangan peduli gangguan mereka, mana gangguan lidah mereka. Wada'adhahum, jangan peduli gangguan lidah mereka, mana mereka ini dia tidak peduli, dia akan bercakap apa saja yang bercanggah dengan syariat. Jangan peduli. Wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah kepada Allah apa akan terjadi pada hari-hari seterusnya setelah kamu menegakkan syariat. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung.
Ayat 49 ini ditahan kepada mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai yang telah beriman, apabila kamu telah berkahwin dengan wanita perempuan yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum persetubuhan berlaku dengan mereka. Jadi sebelum kamu melakukan persetubuhan, akad saja berlaku, persetubuhan tidak berlaku. Fama lakum alaihinna min iddah, maka hukumnya tidak ada lagi bagi perempuan itu untuk menunggu tempoh iddah. Tak taduna yang dia akan tunggu bagi tujuan berkahwin lain. Sebab iddah ini hanya apabila berlakunya persetubuhan. Sebab maksud iddah adalah nak pastikan kandungan kosong daripada apa-apa benda. Famati'uhunna sarihuhunna sarahan jamila, kamu bagilah hadiah kepada mereka dan cerailah mereka dengan cara baik. Khitab kepada Nabi, yang dititahkan kepada Nabi ayat 50 ini, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, kami telah halalkan kepada kamu semua isteri-isteri kamu, ya kamu telah bagi pada mereka itu mahar. Semua isteri-isteri yang kamu telah kahwinkan itu kami telah halalkan kepada kamu. Di kalangan isteri kamu telah bagi kepada mereka mahar. Dan ada juga halal bagi kamu wa ma malakat yaminuka, hamba perempuan kamu, mimma afa Allahu alaika, daripada harta yang Allah Taala bagi balik kepada kamu. Dan golongan-golongan yang layak menjadi isteri kamu ialah wa banati ammik, mana sepupu kamu, anak-anak perempuan bak saudara kamu, alik ayah. Wa banati ammatik, sepupu kamu, yakni anak-anak perempuan daripada mak saudara kamu daripada keturunan ayah. Ini sekurang-kurangnya batasnya perkahwinan paling dekat. Wa banati khalik, dan sepupu-sepupu kamu daripada pak saudara kamu daripada keturunan ibu. Wa banati khalatika, dan sepupu-sepupu perempuan kamu daripada mak saudara kamu daripada pihak ibu. Ini semua sekali Allah Ta'ala beritahu sempadan, paling dekat sekali perkahwinan. Allati hajarna mak, dia sanggup berhijrah datang ke Madinah bersama kamu. Wa mura'atan mu'minatan, dan bahagian yang ketiga, yang keempat, perempuan mukmin, in wahabat nafsaha lin nabi, sekiranya dia bagi hadiah dirinya tanpa mahar untuk jadi isteri Nabi, juga dibenarkan kepada kamu, tidak dibenarkan kepada orang biasa. In wahabat nafsaha lin nabi, sekiranya dia menyerahkan dirinya sebagai hadiah, sebagai hibah, yakni tanpa mahar, tidak perlu mahar untuk kahwin dengan dia, kepada Nabi. In arada an-nabiyyu an yastankiha, jika Nabi juga bersetuju untuk kahwin dengan dia, dua-dua pihak dibenarkan juga, tapi khalisatan laka, ini khusus untuk kamu. Min dunil mu'mini, tidak boleh orang mukmin biasa. Jadi ayat-ayat seperti ini dia panggil ayat-ayat yang sudah ada dalil jelas kekhususan kepada Nabi. Mana kahwin dengan sepupu, seperti mana Nabi kahwin dengan Zainab, merupakan sempadan terakhir wanita yang paling dekat untuk dikahwini. Tapi ada yang dikhususkan oleh Allah kepada Nabi, itu mana-mana wanita yang ingin bagi hadiah diri dia kepada Nabi, tidak perlu mahar apa-apa. Qad alimna ma faradna alaihim. Untuk orang biasa, Allah Ta'ala beritahu kami memang mengetahui apa yang kami fardukan kepada orang mukmin biasa, iaitu mahar. Mereka memang tetap undang-undang seperti itu. Kami tahu pun apa yang kami telah fardukan kepada mereka mukmin biasa, fi azwajihim, pada isteri-isteri mereka, iaitu kena ada tertib mahar, tidak seperti Nabi. Dan wama malakat aimanuhum, dan hamba-hamba perempuan mereka. Kaila yakuna alaika harajun, ini khusus untuk kamu ini, supaya tidak menjadi bebanan dan masalah bagi kamu. Maknanya ada perempuan yang ingin hadiahkan diri dia untuk jadi isteri Nabi tanpa mahar, ini khusus untuk Nabi. Likaila yakuna alaika haraj, supaya tidak menjadi kesusahan bagi kamu dan tidak menjadi kesulitan bagi kamu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala maha mengampuni lagi maha mengasihani. Juga ada kebenaran bagi Nabi untuk tidak tetapkan gini kan, ini hanya untuk Nabi juga.
turji man tasha'u minhu. Kamu boleh menangguhkan man tasha' daripada siapa daripada kalangan isteri kamu untuk menggaulinya. Tangguhkan waktu, tangguhkan giliran. Sepatut pergi hari ini, tangguhkan untuk pergi pada hari yang lain. Kamu berhak. Ini pun khusus untuk Nabi. Jadi turji man tasha'u minhunna. Kamu boleh menangguhkan pada giliran sesiapa di kalangan isteri kamu yang kamu kendaki. Dan wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu boleh datang menggauli kepada siapa yang kamu nak gauli pada masa ini, walaupun bukan pada giliran dia. Ini kebebasan kepada Nabi. Wa man ibtaghaita mimman azalta. Dan kamu boleh, dan kamu dibenarkan, iaitu dengan cara menggauli mimman azalta, menggauli semula isteri yang kau telah sisihkan, isteri yang kau sisihkan daripada gauli. Mana isteri yang Nabi lewatkan, kemudian Nabi nak pergi balik, tidak ikut tertib, ini bebas. La junah fala junaha alaika, tidak menjadikan kesalahan pada Nabi. Maknanya mana-mana giliran tidak ada kewajipan bagi Nabi jaga. Walaupun Nabi jaga giliran, walaupun Nabi jaga giliran, tapi Allah Ta'ala bagi kemudahan pada Nabi. Zalika adna, cara kebebasan yang sedemikian yang Allah bagi pada Nabi itu, adna an taqarra a'yunuhun, lebih mudah dapat kesenangan hati-hati isteri. Cara bebas yang diberi oleh Allah pada Nabi itu lebih mudah untuk memberi ketenangan kepada mereka, pada isteri-isteri kamu, dan untuk lebih mudah untuk mereka tidak akan bersedih, dan mudah untuk mereka rela bima ataitahunna kulhum, dengan apa saja yang kamu sanggup beri pada mereka, luar masa yang kamu sanggup beri pada mereka, semua sekali. Jadi kebebasan ni yang Allah bagi pada Nabi ini bagi mereka cukup baik. Di mana saja yang Nabi nak pergi, rumah siapa saja, diberi kebebasan. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Maha mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam hati kamu. Wa kana Allahu 'aliman halima, dan Allah Ta'ala itu satu zat yang Maha mengetahui lagi Maha tabah. Cuma isteri Nabi sekadar ini saja, tidak boleh tambah lagi. Tidak seperti umat dia. Umat dia beratus-ratus orang boleh jadi isteri dalam masa yang berlainan. Tapi Nabi banyak mana yang Allah bagi, banyak tu saja dia. Walaupun keistimewaan, tapi Allah Ta'ala ada kehad. Ada riwayat mengatakan itu kaedah dia. Ada riwayat lain kata tidak juga. La yahillu lakan nisa'u min ba'd, tidak halal lagi bagi kamu wanita-wanita lain untuk jadikan isteri selepas pada bilangan ini. Terjemah pertama, selepas pada bilangan ini. Ataupun terjemah kedua, selepas pada apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini, golongan 4 ini. Bila lain tidak boleh. Dan wala an tabaddala bihinna min azwajin, dan tidak boleh lagi diganti dengan isteri-isteri lain, ganti mereka ini dengan ceraikan mereka. Mana hak ada dalam semua ni, tidak boleh ganti dengan ceraikan hak ni, kahwin lain, tidak juga dibenarkan. Walau a'jabaka husnuhun, sekalipun wanita lain itu memikat hati kamu oleh cantikan mereka. Mana sebanyak mana Nabi ada isteri, sebanyak ni saja boleh, tidak boleh tukar dengan ceraikan ini, kahwin yang lain, sekalipun yang lain itu lebih memikatkan hati. Illa ma malakat yaminuka, kecuali hamba sahaya, itu dibenarkan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Ta'ala mengawasi segala sesuatu, mengawasi segala sesuatu. Jadi golongan-golongan yang mencela Nabi di atas Nabi ini, tomok ataupun ingin menguasai wanita, sebenarnya tidak betul, sebab ini peraturan yang Allah adakan kepada Nabi ini. Manusia kena fikir bahasanya adilnya Allah Ta'ala. Yang ini isteri-isteri yang dipilih oleh Nabi menjadi isteri dia itu atas dasar syariat.
Dalam seramai-ramai isteri Nabi satu orang saja gadis, lain semua janda. Atas dasar untuk ajar syariat bersesuaian dengan masing-masing keadaan, maka masing-masing itu merupakan sumber-sumber untuk diajar syariat. Sudah cukup untuk Nabi. Dan ayat 53 ni dituju pada semua orang lelaki di kalangan sahabat-sahabat Nabi pada menghadiri majlis walimah Nabi. Mana rumah Nabi ini memang tempat tumpuan orang. Tapi janganlah mari di rumah Nabi waktu makan. Sebab Nabi biasanya sudah ada tetamu dia. Kalau pakat mari semua untuk makan di rumah Nabi, maka akan menyusahkan Nabi. Sedangkan Nabi tidak kata apa-apa sebab Nabi tidak rasa, tidak menyayat, tidak kerekut dan tidak sebagainya. Nabi menerima seadanya segala-gala yang ada pada rumah dia, sebab dia satu orang Nabi. Tapi Allah adakan undang-undang. Allah adakan undang-undang. Sebenarnya semasa Nabi SAW kahwin, keduri besar-besar yang telah berlaku. Berbanding dengan lain-lain lah. Besar-besar apa mana berbanding dengan perkahwinan lain. Maka oleh kerana ramai tetamu keluar masuk, sehingga ada di antara tetamu ni dia berborak-borak berbual-bual sehingga larut malam. Nabi keluar masuk bilik, keluar bilik, masih ada lagi mereka ni duduk bual, duduk bersembang. Nabi nak tegur, Nabi malu. Allah turunkan ayat Quran, tegur mereka ini, apabila sudah makan kena balik. Jangan duduk memanja-manjakan perbualan, mengganggu kau orang lain. Jadi walaupun untuk Nabi dan masa tu berlaku keadaan sesuatu yang memang patut berlaku lah, sebab kedua besar-besaran. Tapi sebenarnya untuk semua umat dia. Jadi titah ini kepada semua orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah Nabi. Yani jangan kamu masuk rumah Nabi tanpa tujuan, tanpa dijemput. Tanpa tujuan, tanpa dijemput. Illa ayyudzana lakum, kecuali jika diberi izin kepada kamu untuk masuk. Ila ta'amin, untuk makan-makannya jemputan. Tapi hal keadaan kamu bukanlah jenis orang yang menunggu-nunggu masuknya makanan itu. Sini ada ghaira nadhirina inah. Hal keadaan janganlah jadi kamu golongan yang sentiasa menunggu-nunggu masuknya makannya. Maknanya apabila makanan sedang disediakan, janganlah kamu duduk di pintu-pintu rumah dia tunggu-tunggu untuk jemput masuk. Tentu sekali apabila orang duduk main berkeliar di kawasan-kawasan rumah Nabi, masa makan yang akan disediakan, maka Nabi akan jemput masuklah. Maknanya jangan pergi rumah Nabi kecuali ada urusan. Jangan masuk rumah Nabi kecuali bila dijemput masuk. Dan janganlah pula kamu ambil kesempatan duduk berdekatan rumah Nabi menunggu-nunggu masuknya makanan, supaya apabila ada dekat rumah Nabi akan dijemput masuk. Sini pun Allah Ta'ala beritahu ghaira nazilina ina. Hal keadaan tidak menunggu-nunggu masuknya makanan dari rumah Nabi. Cuma walakin idza du'itum, apabila kamu dijemput, pada dulu masuklah. Apabila kamu dijemput, masuklah. Jadi bahasa kenduri ini Nabi jemput semua. Fa idza ta'itum, apabila kamu sudah selesai makan, fantashiru, bersurailah. Bersurailah. Apabila sudah makan, bersurailah. Wala musta'nisina li hadis, jangan pula memanja-manja ke perbualan. Janganlah pula memanja-manja ke perbualan. Sebab apa? Memanja-manja ke perbualan ni, kita saja seronok, orang lain susah hati. Inna dzalikum, sesungguhnya memanja-manja ke perbualan oleh tetamu yang mai makan rumah orang ni, kana yu'dhin Nabi, akan mengganggu Nabi, mengganggu tuan rumah. Fayastahi minkum, Nabi malu nak tegur kamu, nak peramak kamu balik. Dan ini bukan sifat Nabi. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah Ta'ala tidak malu, mana Allah Ta'ala tidak membiarkan kebenaran ini diberitahu. Tetap Allah akan beritahu perkara benar, iaitu tidak boleh duduk berbual-bual bersama-sama dengan memanja-manja ke perbualan setelah habis waktu makan, maka dia kena balik. Dan wa idza sa'altumuhunna mata'an, bila kamu minta sesuatu daripada isteri Nabi, sesuatu keperluan,
fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka mintalah barang-barang itu di sebalik tabir, kena ada hijab. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Cara itu, minta perkara-perkara itu di sebalik tabir akan memberi lebih suci kepada hati kamu yang meminta dan hati mereka yang memberi. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Dan tidak patut pun kamu menyakiti hati Rasulullah. Sebab sebahagian daripada sahabat-sahabat ada berdoa sama-sama dia, kalau Rasulullah wafat saya nak kahwin dengan Aisyah, kalau Rasulullah wafat saya nak kahwin dengan dia tu. Allah Ta'ala beritahu, tidak boleh kamu menyusahkan Nabi, menyusah hati Nabi. Dan wala an tankihu azwajahu min ba'di abada. Dan tidak boleh pun kamu mengawini isteri-isteri baginda selepas wafatnya baginda, buat selama-lama sehingga mati. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah Taala sangat besar. In tubdu syai'an aw tukhfuhu. Sekiranya kamu zahirkan sesuatu atau kamu sembunyikan sesuatu, fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Maka sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Muzakarah dulu.